Bagi saya, orang yang berilmu ni, yang mendapat pendidikan formal yang terbaik, dia akan mampu untuk survive di luar. Okey, sekarang tular di media sosial tentang ramai anak muda sekarang ni mahu memilih jalan untuk menjadi influencer ataupun pengaruh berbanding fokus pada dunia akademik dan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi lah. Saya tertarik dengan satu post di sosial media ni, di Facebook tidak salah saya, yang memaparkan semua kertas sejarah di kelas itu markan kosong. Kerana apa? Mentaliti anak muda sekarang ni, terutama yang murid-murid, mahu menjadi influencer dengan anggapan dengan menjadi influencer adalah jalan yang pintas, jalan mudah untuk mereka mendapat gaji yang lumayan lah. Sebab kita tahu kan, kalau kita belajar tinggi pun, mungkin gaji yang kita terima apabila keluar dari universiti hanyalah mungkin bermula 1,800 ataupun 2,500 ataupun mungkin 3,000 untuk fresh graduate. Baik, di sini saya ingin membetulkan tanggapan yang beranggapan bahawa pendidikan itu tidak penting. Kerana apa? Sekarang ni mungkin kita hidup adalah zaman yang penuh materialistik, penuh dengan kebendaan dan melihat hanya duit sahajalah sebagai kiblat utama kehidupan kita. Dalam pendidikan, ianya fokus teras utamanya adalah untuk memberikan kita ilmu. Okey, dan ilmu ni akan memandu kehidupan kita dengan lebih baik. Betul, saya setuju. Dengan ilmu mungkin kita tidak mampu untuk mendapatkan angka wang yang berjuta-juta ataupun beratus ribu seperti yang dipaparkan oleh pengaruh ataupun influencer, tapi dengan ilmu itulah yang akan memimpin kita untuk menjadi orang yang berguna dan juga orang yang bermanfaat kepada masyarakat. Saya ingin memberikan satu perbezaan lah antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Kenyataan saya ini mungkin tidak menghukum ataupun menghakimi mana-mana pihak, ia adalah umum saja, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Bagi saya, orang yang berilmu ni, yang mendapat pendidikan formal yang terbaik, dia akan mampu untuk survive di luar, mampu berkomunikasi dengan baik di luar, bagaimana untuk berunding dengan bijak, okey, tutur katanya sopan, teratur, berbanding dengan orang yang dia mungkin mendapat pendidikan formal di sekolah tetapi mungkin tidak fokus dalam pembelajaran ataupun tidak mengambil serius dalam soal pendidikan. Kenyataannya ataupun tutur katanya mungkin tidak melambangkan sebagai seorang yang terpelajar lah, ataupun senang cerita mungkin tidak melambangkan sebagai seorang yang penuh ada sikap manusiawi. Okey, kerana sifat materialistik ini ia hanya dipandu dengan satu keberdaan saja tanpa memikirkan apa-apa risiko ataupun faktor di luar sana. Berbeza dengan orang yang berpendidikan, mereka banyak mengambil kira berbagai faktor sebelum mereka buat keputusan. Tidak salah pun menjadi pempengaruh. Menjadi pempengaruh yang ada ilmu adalah bagi saya satu kredit yang terbaik lah. Okey, yang ada ilmu, yang mampu mengajak anak-anak muda di luar sana untuk sama-sama mengangkat pendidikan. Dengan pengaruh yang tak ada itu, kita mungkin boleh mengubah mentaliti masyarakat untuk lebih cintakan ilmu, untuk lebih beradab ataupun untuk lebih menghargai sesuatu yang lebih bermakna lah, terutama pendidikan. Tidak semua orang boleh mendapat pendidikan yang baik. Saudara kita di Palestin, bagaimana kita lihat universiti mereka, sekolah mereka dibom oleh pihak Zionis, mereka sebenarnya masih lagi menunggu peluang untuk mendapatkan belajar dengan guru-guru dan rakan-rakan mereka. Saya tertarik dengan satu ayat ni yang pernah disebut oleh seorang pengaruh. Dia mengatakan bahawa kita janganlah cuba untuk menipu untuk tidak hadir ke sekolah dengan alasan sakit. Kerana apa? Ibu bapa kita tidak pernah pun sebut mereka sakit untuk mencari wang demi pendidikan kita. Saya harap benda ni kita patut ambil iktibar lah tentang kepayahan ibu bapa kita untuk mencari duit, tidak kira siang dan malam, hujan dan panas, semata-mata untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita. Anggaplah pendidikan ini adalah anugerah Allah yang terbaik untuk kita demi mengangkat kualiti masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.